Jilid 2, Analisis Struktural Bab 3, Struktur Fisikal Mushaf. 3 Organisasi Mushaf Uthmani, Susunan Surah dan Ayat, Sistem Juz dan Hizb. Variasi Qiraat dalam Kerangka Rasm. 3 Geometri Teks Quran. Analisis Spatial Ayat, Taburan Perkataan Kunci Simetri dalam Susunan Surah. Bab 4, Model Matematik 4.1, Teori Graf Quran, Not dan Edge dalam Hubungan Ayat. Analisis Jaringan Kompleks. Pengukuran Centrality Surah-Surah Utama. Mempon 2 model dimensi tinggi, representasi multi struktur Quran. Aplikasi teori string dalam analisis ayat, konsep fraktal dalam pengulangan tema. 3. Struktur fisikal mushaf. 3.1 Organisasi mushaf Uthmani, susunan surah dan ayat, analisis kronologi versus susunan Uthmani, implikasi teologi dan mnemonik. Pola hubungan antara pembukaan surah, contoh hamd, huruf muqatta'ah, dan penutupannya. Sistem juz dan hizb. Pembahagian tipulu juz sebagai alat penghafal, analisis mata-mata, taburan ayat, peranan hizb dan rub dalam konteks bacaan harian, variasi qiraat dalam rasm Uthmani, adaptasi tulisan Uthmani untuk menampung bacaan, contoh melalui rasm Imli versus rasm Utsmani. 3.2 Geometri Teks Quran, analisis spatial ayat, pemetaan visual panjang ayat, contoh surah Al-Baqarah versus surah Al-Asr, dan kaitannya dengan topik. Penggunaan heatmaps untuk menunjukkan kepadatan tema, hukum, naratif, tauhid. Taburan perkataan kunci, analisis korpus, frekuensi dan pengedaran leksikon seperti rahim, kitab, atau arsi. Simetri leksikal, contoh pasangan dunia akhirat dalam surah berbeza. Simetri susunan surah, pola cincin, gubahan cincin dalam surah-surah panjang, contoh surah Yusuf. Keseimbangan angka, bilangan penyebutan Musa lawan Isa, atau syurga lawan neraka. Baby Munt, model matematik satu teori graf Quran, not dan edge dalam hubungan ayat, model jaringan ayat-ayat yang berkongsi leksikon atau tema, contoh jaringan ayat tentang sabar, clustering coefficient untuk mengukur kepadatan hubungan dalam surah. Analisis jaringan kompleks, pengenalan scale-free networks dalam Quran, surah utama sebagai hubs, Al-Fatihah, Yasin. Betweenness centrality untuk mengenal pasti ayat-ayat penghubung, contoh ayat kursi. Pengukuran centrality surah-surah utama, algoritma PageRank untuk menentukan pengaruh surah berdasarkan rujukan silang. 1.2 model dimensi tinggi representasi body struktur Quran, visualisasi temporal, masa penurunan plus spatial, susunan mushaf plus tematik. Analogi hiperkubus, setiap dimensi mewakili lapisan makna, zahir, batin, hukum, isyarat sains. Aplikasi teori string dalam analisis ayat. Ayat sebagai string dengan frekuensi vibrasi tertentu, contoh analisis fonetik huruf muqatta'ah. Simulasi resonansi makna antara ayat-ayat paralel. Konsep fraktal dalam pengulangan tema. Pola berulang kisah Nabi sebagai persamaan diri. Contoh struktur surah Al-Syu'ara. Dimensi fraktal pengulangan perkataan toh Allah dalam skala juz surah. Cadangan lanjutan. Integrasi AI. Pembelajaran mesin untuk mengesan pola tersembunyi dalam taburan perkataan. Analisis topologi. Mengkaji bentuk struktur Quran menggunakan teori persistent homology. Kajian empirikal, uji korelasi antara susunan surah dan kesan psikologi kepada pembaca. Struktur ini menggabungkan pendekatan tradisional seperti ilmu rasm dengan analisis modern, matematik, sains data, sesuai untuk kajian akademik kontemporari. Bab 3. Struktur fisikal mushaf 3.1 Organisasi mushaf Uthmani. Susunan surah dan ayat, analisis kronologi versus susunan Uthmani, implikasi teologi dan mnemonik. Pola hubungan antara pembukaan surah, contoh huruf muqatta'ah dan penutupannya. Sistem juz dan hizb, pembahagian 30 juz sebagai alat penghafalan, analisis matematik, panjang rata-rata taburan ayat, peranan hizb dan rub dalam konteks bacaan harian, variasi qiraat dalam rasm Uthmani, adaptasi tulisan Uthmani untuk menampung bacaan, contoh qiraat sabuah melalui rasm Imli versus rasm Utsmani. 3.2 Geometri Teks Quran, analisis spatial ayat, pemetaan visual panjang ayat, contoh surah Al-Baqarah versus surah Al-Asr dan kaitannya dengan topik. Penggunaan heatmaps untuk menunjukkan kepadatan tema, hukum, naratif, tauhid. Taburan perkataan kunci, analisis korpus, frekuensi dan distribusi leksikon seperti rahim, kitab, atau arsi. Simetri leksikal, contoh pasangan dunia akhirat dalam surah berbeza. Simetri, susunan surah, pola cincin ring komposisi dalam sepanjang, contoh surah Yusuf. Keseimbangan numerik, belasan susah tercogasis, neraka, baput, model matematik teori graf Quran. Not dan edge dalam hubungan ayat, model jaringan ayat-ayat yang berkongsi leksikon atau tema, contoh jaringan ayat tentang sabar.
Clustering coefficient untuk mengukur kepadatan hubungan dalam surah. Analisis jaringan kompleks, pengenalan scale free next dalam Quran surah utama sebagai hubs, Al-Fatihah Yasin. Betweenness centrality untuk mengenal pasti ayat-ayat penghubung, contoh ayat kursi. Pengukuran centrality surah-surah utama, algoritma PageRank untuk menentukan pengaruh surah berdasarkan rujukan silang. 4.2 model dimensi tinggi representasi font di struktur Quran. Visualisasi temporal masa penurunan plus spatial susunan mushaf sistematik. Analogi hiperkubus, setiap dimensi mewakili lapisan makna, zahir batin hukum isyarat sains. Aplikasi teori string dalam analisis ayat. Ayat sebagai string dengan frekuensi vibrasi tertentu. Contoh, analisis fonetik huruf muqatta'ah. Simulasi resonansi makna antara ayat-ayat paralel. Konsep fraktal dalam pengulangan tema. Pola berulang kisah Nabi sebagai self-similarity. Contoh, struktur surah Al-Syu'ara. Dimensi fraktal pengulangan perkataan. Contoh, Allah dalam skala juz surah. Cadangan lanjutan, integrasi AI, pembelajaran mesin untuk mengesan pola tersembunyi dalam taburan perkataan. Analisis topologi, mengkaji bentuk, struktur Quran menggunakan teori persistent homology. Kajian empirikal, uji korelasi antara susunan surah dan kesan psikologi pada pembaca. Struktur ini menggabungkan pendekatan tradisional seperti ilmu rasem dengan analisis modern, matematik, sains data sesuai untuk kajian akademik kontemporari. BAB3 struktur fisikal mushaf. 3.1 organisasi mushaf Uthmani. Susunan surah dan ayat. Analisis kronologi versus susunan Uthmani, implikasi teologi dan mnemonik. Pola hubungan antara pembukaan surah contoh huruf muqa'ah dan penutupannya. Sistem juz dan hizb. Pembahagian 30 juz sebagai alat penghafal. Analisis matematik, panjang rata-rata taburan ayat. Peranan hizb dan rub dalam konteks bacaan harian. Variasi qiraat dalam rasm Uthmani. Adaptasi tulisan Uthmani untuk menampung bacaan contoh qiraat Sabah melalui rasm Imla'i versus rasm Utsmani. 3.2 Geometri teks Quran, analisis spatial ayat. Pemetaan visual panjang ayat, contoh surah Al-Baqarah versus surah Al-Asr, dan kaitannya dengan topik. Penggunaan heatmaps untuk menunjukkan kepadatan tema, hukum, naratif, tauhid. Taburan perkataan kunci, analisis korpus, frekuensi dan pengedaran leksikon seperti rahim, kitab, atau arsi. Simetri leksikal, contoh pasangan dunia akhirat dalam surah berbeza. Simetri susunan surah, pola cincin, gubalam surah-surah panjang atau surah Yusuf. Keseimbangan angka, bilangan penyebutan Musa lun Isa atau syurga lun neraka. Berikut adalah pengembangan mendalam untuk bab 3 struktur fisikal mushaf dengan penekanan pada analisis saintifik dan teologi. Bab 3 struktur fisikal mushaf. 3.1 organisasi mushaf. Uthmani. Susunan surah dan ayat kronologi versus susunan Uthmani. Perbezaan struktur, kronologi, berdasarkan turunnya wahyu. Contoh surah Al-Alaq sebagai pertama, surah An-Nas terakhir. Uthmani. Susunan semasa dengan Al-Fatihah sebagai pembuka, An-Nas sebagai penutup. Implikasi teologi. Susunan Uthmani diyakini bersifat tauqfi berdasarkan petunjuk Nabi dengan pola pedagogi. Contoh, surah pendek di hujung untuk pemula. Fungsi mnemonik. Hubungan antara posisi surah dan kemudahan hafalan. Contoh, kelompok sabul tiwal di awal. Pola pembukaan dan penutupan surah. Pembukaan dengan surah. Kaitannya dengan tema surah. Contoh, Al-Fatihah sebagai induk Al-Quran. Huruf muqatten surah. Analisis statistik frekuensi, contoh alif lam mim muncul 6 kali dan hipotesis makna, kode numerik, isyarat linguistik. Keserasian penutup, surah sering berakhir dengan kesimpulan tema, contoh surah Al-Baqarah ditutup dengan doa perlindungan. Sistem juz dan hizb pembahagian 30 juz, matemahagian, rata-rata 20 muka surat per juz dalam mushaf Madinah. Variasi panjang, juz, 20 tamat, pendek, 1 juz 2 yang 492 ayat. Fungsi hafalan, pembahagian ini memudahkan tahfiz dengan sasaran 1 juz bulan. Hizb dan rub penggunaan praktis, 60 hizb dan 240 rub suku juz untuk bacaan harian, contoh tradisi khatam mingguan. Simbol visual, tanda alamat al-waqf dalam mushaf. Variasi qiraat dalam rasm Uthmani, fleksibili rasm, contoh penulisan Malik versus Malik dalam surah Al-Fatihah untuk menampung qiraat Hafs dan Warsh. Kontroversi ilmiah, debat antara kesahihan rasm Utsmani sebagai wahyu versus produk konsensus sahabat. 3.2 Geometri. Teks Quran analisis spasial ayat pemetaan panjang. Ayat surah terpanjang, Al-Baqarah 2 ayat terpendek 3 ayat. Korelasi antara panjang ayat dan konteks penurunan.
Makia pendek dan puitis, Madaniyah panjang dan hukum. Tema petahaba, penggunaan perisian seperti Quran Explorer untuk memvisualisasikan tema taburan. Hukum, terkumpul di surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah. Naratif, dominan dalam surah Yusuf, Al-Kahf. Taburan perkataan kunci, An-Nahim disebut saput 19 surah dengan 96 merujuk kepada Allah. RC 25 kali dengan 5 kali dalam konteks kekuasaan Allah, contoh surah Al-Taubah, naik 29. Simetri leksikal dunia, naik 13 kali. Lon akhirat, 19 kali. Keseimbangan sempurna. Simetri susunan surah pola cincin, komposisi cincin. Surah Yusuf, pembukaan, mimpi, konflik, dibuang ke perigi, klinutup, penggunaan pi. Keseimbangan numerik. Keseimbangan numerik, Musa, izin cerminkan perbezaan peranan dalam narasi Quran. Syurga, sangat sebelah penali. Neraka mungkin menunjukkan penekanan pada harapan. Alat analisis yang dicadangkan. Perisian RStudio untuk analisis statistik taburan perkataan. Gephi untuk visualisasi jaringan tema. Pendekatan interdisiplin linguistik. Corpus mengukur kepada istilah teologi. Teori graf mengkaji hubungan antara surah berdasarkan perkataan bersama. Struktur ini menawarkan gabungan unik antara analisis kuantitatif dan tafsir kualitatif sesuai untuk kajian akademik yang ketat. Pepant, model matematik 1.1. Teori graf Quran Not dan Edge dalam hubungan ayat, model jaringan ayat-ayat yang berkongsi leksikon atau tema, contoh, jaringan ayat tentang sabar. Clustering coefficient untuk mengukur kepadatan hubungan dalam surah. Analisis jaringan kompleks, pengenalan scale free networks dalam Quran, surah utama sebagai hubs Al-Fatihah, Yasin. Betweenness centrality untuk mengenal pasti ayat-ayat penghubung, contoh, ayat kursi. Pengukuran centrality surah-surah utama. Algoritma PageRank untuk menentukan pengaruh surah berdasarkan rujukan silang. Point 2 model dimensi tinggi representasi mumpuldi. Struktur Quran. Visualisasi temporal masa penurunan plus spatial susunan mushaf plus tematik. Analogi hiperkubus, setiap dimensi mewakili lapisan makna zahir batin hukum isyarat sains. Aplikasi teori string dalam analisis ayat. Ayat sebagai string dengan frekuensi vibrasi tertentu. Contoh, analisis fonetik huruf muqa'ah. Simulasi resonansi makna antara ayat-ayat paralel. Konsep fraktal dalam pengulangan tema. Pola berulang kisah Nabi sebagai persamaan diri. Contoh, struktur surah Al-Syu'ara. Dimensi fraktal pengulangan perkataan. Contoh, Allah dalam skala juz versus surah. Babah. Model matikema, pendekatan komputasi dan teori modern untuk analisis struktur Quranik. Point 1 teori graf Quran 1. Knot and edge dalam hubungan ayat model jaringan semantik. Setiap ayat sebagai knot dengan edge yang mewakili hubungan tematik leksikal. Contoh, semua ayat tentang sabar dihubungkan. Contoh, jaringan ayat-ayat tentang iman, Durat Sapiutudin Sabusudu, Surah Al-19 Dele. Pekali pengelompokan, ukuran kepadatan hubungan dalam surah. Contoh, Surah Ar-Rahman menunjukkan clustering tinggi akibat pengulangan frasa Fabi ai alai rabikuma tukadiban. 1. Analisis jaringan kompleks rangkaian tanpa skala. Beberapa surah bertindak sebagai hub utama. Contoh, Al-Fatihah dirujuk secara tidak langsung oleh banyak surah lain. Surah Yasin sebagai pusat jaringan kerana fokus pada konsep tauhid dan akhirat. Antara kepusatan. Ayat yang menjadi jambatan antara tema, contoh, ayat kursi 255 menghubungkan tema ketuhanan, ilmu dan kekuasaan. 1. Pengukuran centrality. Surah algoritma PageRank, surah paling berpengaruh, Al-Fatihah, dirujuk secara implisit dalam banyak doa. Al-Baqarah mengandungi ayat-ayat hukum utama. Al-Ikhlas, inti tauhid, sering dibaca dalam solat. 4. Model dimensi tinggi. 1. Representasi maddi struktur Quran 4 dimensi. Masa penurunan, kronologi Makkiyah Madaniyah. Susunan mushaf ta Uthmani. Verse konubud. Lapisan makna zahir batin isyarat sains. Hiperkubus Quranik, empat surah boleh bertitip di bru yang berdasarkan sirin curi di dasas. 1. Aplikasi teori string ayat sebagai string bergetar. Analisis frekuensi fonetik huruf muqata'ah, contoh alif lam mim, mungkin mempunyai pola resonansi tertentu. Simulasi komputer untuk mengkaji kesan bunyi pada gelombang otak, Neuro-Quranic Studies. Resonansi makna. Ayat-ayat dengan struktur serupa, contoh pola wamin ayatihi dalam surah Ar-Rum membentuk harmoni tematik. 1. Fraktal dalam Quran. Naratif persamaan diri, kisah Nabi berulang dengan pola serupa. Contoh surah Al-Syu'ara menceritakan Musa, Ibrahim, Nuh dengan struktur ancaman hukuman penyelamatan.
Dimensi fraktal, taburan perkataan Allah, skala besar 2,698 kali dalam seluruh Quran. Skala kecil, pengulangan 7 kali dalam surah Al-Hasyr Muslim surat 4. Pola ini menunjukkan konsistensi matematik. Alat dan kaidah analisis, Privi, visualisasi jaringan ayat, Python Network X Library untuk analisis page rank dan betweenness centrality, MATLAB untuk pemodelan 4D dan analisis fraktal. Kajian case, bandingkan surah Al-Waqiah dan Rahmah menggunakan teori graf untuk melihat pola pengulangan. Analisis surah Al-Kahf sebagai hypernetwork kerana gabungan 4 kisah utama. Aplikasi dan implikasi. Hafalan Quran, memahami struktur jaringan boleh membantu teknik hafalan mnemonik berasaskan tema. Tafsir moden, mengenal pasti hubungan tersembunyi antara surah. Kriptografi Quranik meneroka pola angka untuk kajian ijazadi. BAB ini menggabungkan data sains, matematik dan ilmu Quranik tradisional untuk membuka perspektif baru dalam memahami struktur Al-Quran. 1. Integrasi AI, pembelajaran mesin untuk mengesan pola tersembunyi. Pemprosesan bahasa semula jadi, menggunakan model berasaskan transformer seperti atau GPT yang disesuaikan dengan teks Arab Al-Quran untuk analisis kontekstual. Contoh, deteksi pola leksikal, kata kunci berulang, atau hubungan semantik antar surah. Pembelajaran tanpa pengawasan, pengelompokan surah berdasarkan tema atau distribusi kosakata, misalnya surah Makkiyah versus Madaniyah. Deteksi anomali dalam struktur ayat, seperti ayat yang mempunyai pola statistik unik. Cabaran, perlunya pelabelan data yang akurat, misalnya tag tafsir Ibnu Katsir atau As-Suyuti sebagai ground truth. 1. Analisis topologi, teori persistent homology. Konsep dasar, mewakili teks sebagai point cloud dalam ruang multidimensi. Vektor kata, posisi ayat dll. Kemudian menyatakan lubang, holes, dalam struktur data yang mungkin mencerminkan pola tersembunyi. Aplikasi, memetakan hubungan antar surah berdasarkan kedekatan topologi. Misalnya, surah dengan tema serupa membentuk komponen terhubung. Menguji hipotesis simetri dalam Al-Quran seperti struktur cincin atau chiasmus. Rujukan, kajian topological data analysis pada teks suci lain seperti Alkitab boleh menjadi acuan. Kajian empirical, korelasi susunan surah dan kesan psikologi. Metodologi, eksperimen terkontrol dengan pembaca, contoh mengukur respons emosi melalui EEG atau skin conductance semasa membaca surah tertentu. Survei lintas budaya untuk menguji persepsi terhadap susunan surah. Misalnya, adakah surah Ar-Rahman menimbulkan efek ketenangan yang konsisten? Parameter, variabel bebas, urutan surah, panjang ayat, frekuensi kata kunci, seperti rahmat versus azab. Variabel terikat, tingkatkan tekanan, fokus atau ingatan, ingat kembali. Etika, perlunya kerangka syariah untuk memastikan penghormatan terhadap kesucian teks. Integrasi pendekatan tradisional modern, ilmu rasem sains data, membandingkan hasil analisis AI dengan kaedah penulisan Quran untuk menguji konsistensi. Contoh, apakah variasi ortografi seperti penulisan Rasulullah mempunyai pola matematik? Tafsir berbasis bukti, menggunakan temuan statistik topologi untuk menyokong atau mempertanyakan interpretasi klasik dengan hati-hati. Saran implementasi kolaborasi, libatkan pakar ilmu Quran, matematik, dan AI. Open data, bangun dataset terbuka untuk teks Quran dengan metadata, lokasi turun, tema. Validasi, bandingkan hasil dengan sarjana Muslim sejarah, misalnya struktur 7 kelompok surah dalam tafsir Al-Bikai. Cadangan ini berpotensi membuka bidang baru sambil tetap menghormati kerangka keilmuan Islam. Jika dikembangkan, penting untuk memastikan bahwa metodologi tidak mengurangkan nilai wahyu sebagai teks yang bersifat transenden. Menyingkap keajaiban memahami ijaz Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu berdiri sebagai bukti abadi wahyu ilahi. Ia adalah kitab yang telah melampaui batas waktu dan ruang, mempengaruhi banyak generasi dan budaya. Umat Islam percaya bahawa ia adalah firman Allah yang sebenar, panduan untuk manusia dan sumber kebijaksanaan yang mendalam. Ia menawarkan panduan dalam setiap aspek kehidupan, dari tingkah laku pribadi hingga keadilan sosial, dan dari pertumbuhan rohani hingga penyelidikan saintifik. Teras kepada sifat luar biasa Al-Quran ialah konsep ijaz Al-Quran, yang sering diterjemahkan sebagai ketidakupayaan meniru Al-Quran. Konsep ini bukan sekadar dakwaan, tetapi cabaran kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu yang standing. Konsep ini merujuk kepada ketidakupayaan Al-Quran untuk ditiru atau dipadankan, kualiti yang menjadi bukti kukuh asal-usulnya yang ilahi.
Para sarjana telah lama mengagumi kesempurnaan bahasa dan kefasihannya yang tiada tandingan. Ijaz menggariskan keunikan Al-Quran. Ia adalah kitab yang berdiri sendiri dalam keindahan sastranya, kedalaman maknanya, dan kemampuannya untuk menyentuh hati dan minda pembacanya. Ia menonjolkan kefasihannya, keindahan sastranya, dan kedalaman maknanya. Ayat-ayat Al-Quran disusun dalam gaya yang puitis dan tepat, menjadikannya karya agung sastra Arab. Penting untuk membezakan antara keajaiban dan sihir. Walaupun kedua-duanya mungkin kelihatan luar biasa, ia pada asasnya berbeza dari segi sifat dan tujuan. Keajaiban adalah perbuatan ilahi yang melampaui hukum alam. Ia adalah tanda-tanda dari Allah, bertujuan untuk membimbing manusia ke arah kebenaran dan iman, dan untuk menunjukkan kuasa dan kebijaksanaannya. Ia mempunyai tujuan yang lebih tinggi, seringkali untuk membimbing manusia ke arah kebenaran dan iman. Keajaiban bertujuan untuk membangkitkan kekaguman dan ketakutan, dan untuk mengukuhkan hubungan orang yang beriman dengan Tuhan. Sebaliknya, sihir bergantung pada tipu helah dan ilusi tanpa sebarang kaitan ilahi yang sebenar. Ia adalah satu bentuk penipuan, bertujuan untuk menghiburkan atau menipu, bukannya untuk memberi pencerahan atau bimbingan. Ketidakupayaan meniru Al-Quran adalah pelbagai aspek, merangkumi kesempurnaan bahasanya, pandangan saintifiknya, dan struktur matematikanya yang rumit. Setiap aspek ini menyumbang kepada statusnya sebagai keajaiban ilahi. Ia adalah simfoni bahasa, ilmu, dan ketepatan ilahi yang telah memikat hati para sarjana dan orang beriman selama berabad-abad. Ayat-ayat Al-Quran mengandungi lapisan makna, menawarkan pandangan tentang alam semula jadi, sifat manusia, dan Tuhan. Konsep ijaz ini mengajak kita untuk meneroka kedalaman Al-Quran, menghargai sifatnya yang pelbagai aspek, dan meneguhkan kembali iman kita kepada sumbernya yang ilahi. Ia mencabar kita untuk mendalami teks, mencari pemahaman, dan mencari inspirasi dalam kebijaksanaannya yang abadi. Tanda-tanda kebesaran membandingkan keajaiban sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, para nabi telah dianugerahkan keajaiban. Peristiwa luar biasa ini menjadi bukti nyata hubungan ilahi mereka, mengesahkan keabsahan mereka sebagai utusan Tuhan. Nabi Musa, contohnya, telah membelah Laut Merah. Peristiwa yang menakjubkan ini menunjukkan kuasa Tuhan dan membolehkan Bani Israel melepaskan diri dari perhambaan. Nabi Isa yang dipuja oleh orang Kristian sebagai anak Tuhan, menyembuhkan orang sakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Tindakan belas kasihan ini menjadi bukti kukuh bagi misi ilahinya. Namun, keajaiban Al-Quran adalah berbeza. Tidak seperti sifat sementara keajaiban sebelumnya, Al-Quran tetap boleh diakses oleh semua orang. Ia adalah keajaiban yang hidup, keindahan dan kebijaksanaannya melampaui batas waktu dan budaya. Sementara keajaiban lain berfungsi sebagai tanda segera untuk komuniti tertentu, keajaiban Al-Quran adalah kekal, menawarkan panduan dan pencerahan kepada setiap generasi. Al-Quran mengakui dan menghormati keajaiban yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ia menekankan bahawa keajaiban ini disesuaikan dengan konteks dan keperluan zaman mereka. Namun, keajaiban Al-Quran adalah universal dan abadi. Ia terletak pada mesejnya yang abadi, kesempurnaan bahasanya, dan kemampuannya untuk menyentuh jiwa manusia merentasi generasi. Sebuah permadani keajaiban, kategori keajaiban Al-Quran. Keajaiban Al-Quran tidak terbatas pada satu aspek sahaja. Ia merangkumi pelbagai dimensi, setiap satunya lebih mengagumkan daripada yang sebelumnya. Keajaiban ini terjalin dalam teks itu sendiri, menjelma dalam pelbagai bentuk yang terus memikat dan memberi inspirasi kepada orang beriman dan sarjana. Para sarjana umumnya mengkategorikan keajaiban ini kepada 3 jenis utama, linguistik, saintifik, dan numerik. Setiap kategori menawarkan gambaran unik tentang sifat ilahi Al-Quran. Keajaiban linguistik Al-Quran dapat dilihat dengan jelas oleh sesiapa sahaja yang membaca atau mendengar ayat-ayatnya. Bahasa Arab Al-Quran tiada tandingan dalam kefasihan dan keindahannya. Bahasanya begitu kaya dan mendalam sehingga digambarkan sebagai tidak dapat ditiru. Irama, rima, dan gaya bahasanya mencipta pengalaman mendalam yang melampaui ekspresi manusia biasa. Kata-katanya mengalir dengan musikalitas yang menyentuh jiwa. Kesempurnaan linguistik ini, sering disebut sebagai ijaz al-bayan, adalah bukti asal-usul ilahi Al-Quran. Ia mencabar penyair dan ahli bahasa yang paling mahir untuk menghasilkan sesuatu yang setanding. Di sebalik keindahan bahasanya, Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang selaras dengan penemuan saintifik yang dibuat berabad-abad kemudian.
Pandangan saintifik ini bukanlah kebetulan semata-mata tetapi dilihat sebagai tanda-tanda ilmu ilahi. Keajaiban saintifik ini, yang dikenali sebagai ijaz al-ilmi, merangkumi pelbagai bidang seperti astronomi, embriologi, dan geologi. Contohnya, Al-Quran menggambarkan perkembangan embrio manusia dengan terperinci yang luar biasa. Ayat-ayat ini menunjukkan sumber ilahi Al-Quran kerana ia mendedahkan ilmu pengetahuan yang tidak dapat diakses oleh manusia pada zaman penurunannya. Penjajaran dengan sains moden terus mengagumkan para penyelidik. Akhir sekali, Al-Quran mempamerkan struktur numerik yang mendalam yang rumit dan tepat. Dikenali sebagai ijaz al-adad, keajaiban numerik ini melibatkan frekuensi dan susunan kata dan huruf yang tepat dalam Al-Quran. Coraknya begitu kompleks sehingga menentang kepengarangan manusia. Corak ini yang sering didedahkan melalui analisis matematik, menunjukkan tahap reka bentuk yang rumit yang menentang kepengarangan manusia. Struktur numerik menambah lapisan kedalaman lain kepada sifat ajaib Al-Quran. Kesemua kategori keajaiban ini membentuk sebuah permadani keajaiban yang terus memberi inspirasi dan membimbing berjuta-juta orang di seluruh dunia. Ia berfungsi sebagai peringatan tentang asal-usul ilahi Al-Quran dan relevansinya yang abadi. Keajaiban Al-Quran, sama ada linguistik, saintifik atau numerik, mengajak kita untuk merenungkan kebijaksanaan mendalam yang terkandung dalam halaman-halamannya. Ia menggalakkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan dan pemahaman, dan menghargai seni ilahi yang meresapi setiap ayat. Semasa kita mendalami keajaiban ini, kita menemui lapisan makna yang memperkaya iman kita dan meluaskan perspektif kita. Al-Quran tetap menjadi sumber panduan, kebijaksanaan, dan inspirasi yang penting jika cebis. Sebuah warisan penyelidikan, sejarah kajian ijaz. Kajian tentang ijaz Al-Quran, ketidakupayaan meniru Al-Quran, mempunyai sejarah yang kaya dan luas. Bidang kajian ini telah memikat hati para sarjana selama berabad-abad, menarik mereka ke dalam penerokaan mendalam tentang ciri-ciri unik Al-Quran. Sejak zaman awal Islam lagi, para sarjana dan pemikir telah mendedikasikan diri mereka untuk mengungkap misteri Al-Quran dan menunjukkan sifat ilahinya. Mereka berusaha untuk memahami kedalaman mesejnya dan keindahan bahasanya yang tiada tandingan. Disiplin ijaz telah berkembang selama berabad-abad, dengan setiap era menambah lapisan pemahaman dan tafsirannya sendiri. Evolusi ini mencerminkan sifat dinamik ilmu pengetahuan Islam dan usaha berterusan untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Para sarjana Islam awal, seperti Al-Baqillani, seorang ahli teologi dan ahli hukum yang terkenal, memberi tumpuan utama kepada ketidakupayaan meniru bahasa Al-Quran. Mereka menganalisis ayat-ayatnya dengan teliti, berusaha untuk menunjukkan asal-usul ilahi kefasihannya. Mereka mengkaji kerumitan bahasanya, kefasihannya, dan kesannya yang mendalam terhadap bahasa Arab itu sendiri. Ciri-ciri linguistik Al-Quran dilihat sebagai bukti sifatnya yang ajaib, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana komposisi manusia. Al-Baqillani contohnya berhujah bahawa gaya dan struktur unik Al-Quran menjadikannya mustahil untuk ditiru. Karya-karyanya meletakkan asas bagi para sarjana masa depan untuk dibangunkan, seterusnya memperkayakan bidang kajian ijaz. Apabila ilmu pengetahuan saintifik berkembang, para sarjana Muslim mula mengkaji aspek saintifik ijaz. Mereka menyedari bahawa Al-Quran mengandungi rujukan kepada fenomena alam yang selaras dengan penemuan saintifik yang baru muncul. Tokoh-tokoh seperti Al-Biruni, seorang ilmuwan yang terkenal, dan Ibn Sina, seorang doktor dan ahli falsafah yang terkenal, mengkaji ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam dan prinsip saintifik. Pendekatan interdisiplin mereka merapatkan jurang antara ilmu pengetahuan agama dan saintifik. Karya mereka menonjolkan penyelarasan luar biasa Al-Quran dengan kebenaran saintifik yang ditemui berabad-abad kemudian. Penyelarasan ini dilihat sebagai bukti lanjut tentang asal-usul ilahi Al-Quran, memberi inspirasi kepada generasi sarjana untuk meneruskan usaha penyelidikan ini. Pada zaman moden, kajian ijaz terus berkembang. Para sarjana hari ini dilengkapi dengan alat dan metodologi yang canggih, membolehkan mereka meneroka dimensi linguistik, saintifik, dan numerik Al-Quran dengan kedalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para sarjana kontemporari yang dilengkapi dengan alat dan metodologi yang canggih telah meneroka dengan lebih lanjut dimensi linguistik, saintifik, dan numerik Al-Quran. Mereka menggunakan teknologi moden untuk menganalisis teks, mendedahkan lapisan makna dan kepentingan baru.
Penyelidik seperti Maurice Bucaille, seorang doktor Perancis, mendapat pengiktirafan atas kerja mereka menganalisis kandungan saintifik Al-Quran. Pendekatan interdisiplin Bucaille membawa perspektif baru kepada kajian ijaz, merapatkan jurang antara sains dan agama. Penyelidikan Bucaille khususnya menonjolkan konsistensi yang luar biasa antara ayat-ayat Al-Quran tertentu dengan penemuan saintifik moden. Penemuannya telah mencetuskan minat baharu dalam aspek saintifik ijaz, menggalakkan penerokaan dan kajian lanjut. Bidang kajian ijaz kekal bersemangat dan dinamik, dengan para sarjana dari seluruh dunia menyumbang kepada pertumbuhannya. Persidangan, penerbitan, dan usaha penyelidikan kolaboratif terus mengembangkan sempadan pemahaman kita. Kemunculan teknologi digital telah merevolusikan kajian ijaz, menjadikan sejumlah besar maklumat dapat diakses oleh penyelidik di seluruh dunia. Pangkalan data dalam talian dan arsip digital telah menjadi sumber yang sangat berharga bagi para sarjana. Institusi pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan kajian ijaz. Universiti dan sekolah agama menawarkan kursus khusus memupuk generasi sarjana seterusnya yang akan meneruskan warisan penyelidikan yang kaya ini. Sifat kolaboratif ilmu pengetahuan moden telah memupuk komuniti penyelidik global yang berdedikasi untuk meneroka ketidakupayaan meniru Al-Quran. Usaha kolektif ini memastikan bahawa kajian ijaz terus berkembang dan maju. Sejarah kajian ijaz adalah bukti kekaguman yang berterusan terhadap sifat ilahi Al-Quran. Ketika para sarjana terus mendalami kedalamannya, varian pendidikan berkant yang berbeda.